4 hari bulan 4 ini ada satu filem keluar iaitu The First Omen. Filem ni sangat-sangat ditunggu oleh penggemar filem horror sebabkan bukan hanya kerana pelakon dia, bukan hanya kerana jalan cerita dia, tapi kerana wujudnya filem dia yang pertama, yang asal, iaitu filem The Omen pada tahun 1976. Untuk mana yang tak tahulah filem The Omen tu pasal apa kan? Dia pasal this couple yang dia adopt satu budak lah daripada nursery. Mula nampak budak tu macam biasa, tapi makin lama bila budak tu makin besar, satu-satu benda yang tak baik berlaku dekat keluarga ni. Saya nak cerita apa yang berlaku di sebalik tabir filem tu. Filem ini dikatakan telah pun disumpah. Benda yang pertama sekali adalah pelakon utama dia, Gregory Peck. Anak dia ditemui menamatkan riwayat dia sebelum beberapa hari Gregory Peck masuk untuk shoot filem The Omen. Pengarah special effect dalam filem ni John Richardson bersama isteri dia dan juga pembantu dia. John dengan isteri dia selamat, tapi pembantu dia mati dengan kepala terputus. Cara tu sama seperti apa yang dorang shoot masa dalam filem tu. Coincidence kan? Ke tak tahu. Benda ni semua terjadi sampai kritik untuk filem ni mengatakan ada benda sebenarnya yang di luar sana tu tak nak filem ni dihasilkan. Dan bukan filem ni je, ada lagi 5 filem yang dikatakan pernah menerima sumpahan. Baik, filem yang pertama ni adalah filem The Crow pada tahun 1994. Filem ni asalnya dia pasal anti-hero yang mati kemudian dibangkitkan semula oleh seekor gagak, dan tujuan dia adalah untuk membalas dendam. So dia macam a bit of superhero film jugalah. Tapi benda yang berlaku di sebalik tabir ni menyeramkan guys. Sebelum diorang shoot filem tu lagi, kru-kru untuk filem ni terus dapat panggilan daripada satu unknown caller yang kata dekat diorang, jangan shoot filem ni, kalau tak korang akan ditipu balik. so diorang macam, oh okey, diorang tak layan lah. Sejurus selepas diorang dapat call tersebut, masa first day ada seorang kru yang terkena renjatan elektrik dan terbakar semasa syuting dijalankan. Dia akhirnya selamat, tetapi telinga dia terpaksa dipotong sebab terlampau hitam. Dan yang paling besar kejadian dalam filem The Crow ni adalah kematian Brandon Lee, anak kepada Bruce Lee. Ada satu babak yang dia ditembak, tapi selalunya orang akan gunakan props lah kan. Tapi salah seorang ekstra tu, dia tersalah. Dia menggunakan pistol yang betul. Dia tertembak dekat Brandon Lee ni sehingga menyebabkan dia cedera dan mati semasa dirawat di hospital. So dia tak sempat habiskan pun shoot filem ni. Dan sekarang ni pula ada pun trailer, korang boleh tengok. Diorang dah pun buat reboot untuk filem The Crow ni yang akan keluar tahun ni juga. Lakonan Bill Skarsgård menjadi Pennywise dalam It. Filem yang kedua pula, yang ni mesti korang tak sangka kan. Dia bukan filem, tapi dia adalah karakter Superman tu sendiri. Superman guys, satu watak yang menjadi simbol hope, tapi watak tu sendiri menjadi satu sumpahan kepada sesiapa yang memegang watak tu. Faham tak? Pelakon Kirk Allen selepas dia berjaya melakukan watak sebagai Superman pada tahun 1910, dia kemudiannya terus tak ada job sampai ke akhir hayat dia dan susah untuk dapatkan peluang pekerjaan. Itu tak teruk, ada yang lagi teruk. George Reeves yang melakukan watak Superman pada tahun 1950 tembak di kepala pada tahun 1959 beberapa hari sebelum dia melangsungkan perkahwinan dia. Kemudian pelakon yang paling famous dalam Superman ni, Christopher Reeves. Pada tahun 1995, lepas dia habis dia shooting Superman ni, dia terjatuh daripada main kuda tu dan lumpuh dari pinggang ke bawah. Dan juga macam korang tahu, Henry Cavill, pelakon Superman yang baru ni, dia pun hanya berlakon watak Superman ni sekali sahaja. Teruk guys. Dia macam memang ada satu sumpahan. Baik, filem yang ketiga ni pula, okey, yang ni memang filem seram lah. Poltergeist pada tahun 1982. Dan filem ini juga dikatakan sebagai sebuah filem yang masterpiece dalam sinema seram. So kalau dah masterpiece, apa yang sumpahannya? Ini sumpahan dia guys. 4 pelakon dalam filem ini mati sejurus lepas diorang settlekan filem ni. 2 pelakon kena kanser dan mati semasa buat operation. 1 pelakon pula selepas beberapa tahun filem ni keluar disebabkan oleh cardiac arrest. Dan last kali, 1 lagi pelakon dia mati semasa penggambaran filem ni. Dia dicekik oleh teman lelaki dia. Paderi tu ada cakap yang penyebab utama adalah disebabkan oleh pengarah filem ni meletakkan mayat dan tengkorak orang yang betul, bukannya prop dalam satu scene tu. Baik, filem yang keempat ni pula mesti korang dah kenal lah filem ni, iaitu filem The Exorcist pada tahun 1973. Filem ini dikategorikan sebagai filem yang paling seram sepanjang abad. Tapi ada benda yang seram, yang mistik berlaku di sebalik tabir tu. Yang pertama sekali, set dorang tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Api tu
tu memang sangat-sangat marak, dan bila bomba datang untuk padamkan api tu macam tak nak padam. Tapi last kali bila paderi datang untuk membacakan suatu doa lah kan dekat set dorang tu, api tu reda dengan tiba-tiba tanpa sebarang penjelasan. Bukan tu je, masa filem ni tengah tayang, gereja di sebelah panggung wayang ni tiba-tiba juga disambar petir sebanyak 3 kali, dan juga pelakon utama dia cedera parah semasa melakukan aksi dirasuk tu sampai dia patah belakang dia dan dia terpaksa pakai tongkat sepanjang production ni berlangsung. Dan yang last kali ni adalah sebuah filem yang ceria kalau kita tengok dari segi luaran, tapi gelap dari segi dalaman, iaitu filem Wizard of Oz pada tahun 1939. Saya boleh katalah filem ni bukan hanya disumpah, tapi malah filem ni sangat-sangat kejam terhadap para pelakon dia. Kenapa saya cakap kejam? Pelakon asal yang melakukan watak Tin Man ni diracun dan mati selepas pihak produksi meletakkan cat di muka dia menggunakan habuk aluminium tulen. Selepas kejadian tu berlaku, dia ganti dengan pelakon lain. Tapi pelakon lain ni pula, dia taklah seteruk yang pelakon pertama, tetapi dia dapat nasib yang sama, mengalami infeksi dekat mata sampai hampir menyebabkan dia buta, disebabkan oleh tim produksi dalam filem ni juga dia menggunakan bahan bukan habuk tapi serbuk aluminium. Macam dah tak ada benda lain dia nak buat. Selain tu juga, pelakon utama dalam filem ni iaitu Judy Garland yang mainkan watak sebagai Dorothy, dia juga dipaksa oleh pengarah untuk mengalami diet yang sangat-sangat strict. Apa yang dia hanya perlu makan dan minum adalah kopi, sup ayam dan juga hisap rokok sebanyak 80 batang sehari. Dia juga masa di set, dia selalu dicabuli oleh pelakon-pelakon yang melakukan watak munchkin ni, sampaikan dia mengalami depression yang sangat teruk, sampaikan dia terpaksa mengambil ubat untuk turunkan dia punya depression tu. Tapi disebabkan ubat tu pula, dia mati overdose sebab mengambil bahan terlarang pada usia yang sangat muda, iaitu pada 47 tahun. So itulah antara filem-filem yang disumpah ataupun curse sepanjang zaman. Apa pendapat korang pasal filem-filem ni, dan mana yang korang rasa filem yang paling teruk disumpah? Korang boleh komen dekat bawah dan jadi penonton yang setia.